Saya Ma'ani bin Jaafar dari Kampung Kandih, Mukim Pring, Kodiang, Kedah. Dan saya penduduk tetaplah di sini. Maksudnya saya pun lahir di Kampung Kandih dan menetap pun di Kampung Kandih. Sebelum ni saya dulu belajar di Sekolah Menengah Tengku Mendara, SMTB. Kemudian saya bekerja dengan LPN masa tu, pada tahun 81. Kemudian diserap kepada diswastakan, kemudian dimasuk pada Bernas dan saya mula berhenti dengan Bernas pada tahun 2001. Semasa saya bekerja dengan LPN dan Bernas ni, saya dapat sikit experience dari segi pengalaman pengurusan padi. Jadi di samping itu juga saya melihat kepada broker-broker yang bekerja di kampung ni sebagai broker macam traktor apa semua tu kan. Jadi daripada experience atau pengalaman daripada situlah saya mencuba dan kawan saya pun berkata kepada saya masa saya bekerja di LPN dulu. Dia kata kepada saya, dia kata, jika kamu beli kereta, dia kata kamu tak akan dapat beli apa dah sebab duit kamu habis, dia kata. Kemudian dia kata kat saya, kalau kamu beli lori, kemungkinan kamu insya-Allah dia kata boleh beli kereta selepas ni. Jadi daripada kata-kata kawan-kawan saya tu, jadi saya cubalah dapat beli lori secara hutang ni dengan kawan-kawan ni. Dia bagi sokongan, saya boleh dapat beli lori dan bermula pada tahun 83 tak silap saya mula dengan lori tayar 4, lori kecil 1 tan tu. Kemudian saya cuba bekerja menumpang kawan-kawan lah pada permulaannya tu. Walaupun pada tu, masa tu ada orang kampung ni, kalau kita beli lori orang Melayu ni, dia tanya, kamu ni nak bawa apa lori ni? Dia kata, saya boleh naik-naik lori ni pun, kalau ganti kereta, kereta tak basah juga kata. Tengoklah apa-apa orang kampung suruh kan. Macam itulah. Jadi saya buat kerja bermula dengan lori padi, transport untuk padi. Kemudian saya tambahkan lagi tambahkan selepas itu saya buat traktor sebab kita kata dalam masa itu kerajaan pun dia suka menggalakkan orang petani ini mempelbagaikan pendapatan. Jadi kita cuba mengisi kekosongan ruang tu. Jadi kita masukkan traktor sebab masa lori padi dengan traktor ni dia tak sama. Dia ikut musim-musim kan. Kemudian traktor. Kemudian pada kurang 6 tahun lepas saya cuba lagi tu harvester ni, musim padi. Itu berdasar melalui bantuan daripada kerajaan MADA, PPK yang melalui projek NKA. Kemudian saya bermula dengan mesin padi sebab saya tak payahlah buat loan. Jadi terus kepada tak payah bank apa semua, jadi saya boleh jimatkan dari segi interest tu. Saya bercuba dengan mesin padi dan sampai ke hari ini lah. Itulah 3 benda, dan termasuklah di samping saya buat bendang sendiri dan kerja-kerja lain pengurusan bendang tu daripada A sampai Z lah orang kata kan, daripada kita input pertanian apa semua. Jadi saya mempelopori bidang tu sebab saya nampak di situ ada ekonomi dah kan. Cabaran ni memanglah apa-apa kerja yang kita buat, dia memang ada persaingan, ada masalah. Di setiap yang kita nak buat tu dia memang macam tu. Jadi kalau tak ada masalah ni bukanlah satu pekerjaan lah. Sebab kalau ikut konsep ataupun setiap kita melangkah ke depan ni, maksudnya setiap itulah kita ada benda yang kita nak kena selesaikan. Jadi masalah-masalah ni biasalah kalau kita dalam tu persaingan. Kadang-kadang ada yang positif, ada yang negatif. Yang negatif itulah yang mengganggu sikit kan. Tapi kita sebagai, kadang-kadang kita buat kerja ni bukanlah kita dalam untuk monopoli semua pekerjaan yang kita buat tu, tapi kita adalah satu amanah. Jadi apabila satu amanah ni dia, kita kena berserah banyaklah kan, kita bersabar. Jadi apa-apa masalah pun, jadi kita cuba selesaikan dalam keadaan yang harmoni lah. Itulah cara dia. Kalaupun memang ada masalah, kadang-kadang tu kalau kita buat kerja traktor ni, kadang-kadang tu dia lekat tu, kadang-kadang sampai ke pagi esok pula baru kita boleh selesai. Lori dan biasa lori pun saya biasa
jatuh dalam terusan muda tu, dia longsor. Takkan kita nak salahkan driver. Benda tu kadang-kadang benda yang orang kata apa, berlaku, dia pun tak minta. Jatuh dalam sungai tu dengan padi, dengan apa, masa tu masa gundi, terus dalam sungai tengah hilang tu. Tapi ada juga orang yang bantu kita, tolong tarik naik, buat apa semua kan. Jadi benda-benda tu kita cuba selesaikan walaupun dia hanya bermasalah. Dari segi lain tu saya tengok cuma kita tak ada yang benda yang berat, sebab saya polo. Saya bukan suka fight. Saya tak suka fight. Saya suka ikut. Jadi kalau keadaan sekitar tu macam tu, saya akan ikut macam tu. Benda fight ni kalau kita buat kerja, kalau kita duk lawan, lagi itulah kita bermasalah. Jadi kita cuba ikut keadaan sekitar. Saya dari segi pinjaman ataupun semua, saya pun dulu saya bisa buat pinjaman dengan Agrobank. Lepas itu saya buat pinjaman dengan Mara. Lepas itu Mara, lepas itu saya cuba melalui sistem macam toke-toke ataupun kilang-kilang yang kita berurusan tu juga, kita juga minta bantuan supporter dari keluarga juga. Ada juga kita kadang-kadang perlu kita minta daripada bantuan keluarga yang mampu bagi kita sikit-sikit pertolongan. Lepas tu sistem kerajaan, dasar-dasar kerajaan kita kena follow juga. Kalau kita tak follow dasar kerajaan, macam mana kita nak ambil dia punya pelaksanaan dia punya program tu. Macam kata kalau melalui LPN masa tu bernas kan, dia ada sistem PRL, program rakan ladang. Jadi masa tu dia bagi kita punya pinjaman kredit dari segi untuk pengurusan ladang. Jadi kita menggunakan grup kumpulan yang saya bentuk, kumpulan dia pelanggan yang di bawah saya ni. Saya impun, jadi siapa nak pakai kewangan untuk pengurusan ladang, saya buat borang bagi sign, kemudian saya sebagai guarantor. Jadi kalau pembayaran tu tak jelas, semua tu akan mai kat saya lah. Jika jumpa saya akan urus semua bab-bab pinjaman. Kemudian segala perbelanjaan pengurusan ladang saya akan uruskan. Jadi kita, sebab dalam petani orang kampung ni, dia apabila nak dari segi kewangan tu, dia nak hari ni lah dia nak. Dia bukan boleh tangguh-tangguh, tapi bila kita buat urusan, terus kita buat dulu pengurusan pinjaman, kita top up duit tu masuk dulu kat saya. Jadi saya akan atur untuk keperluan saya punya pelanggan dari segi pelaksanaan pengurusan ladang. Lepas tu dasar kerajaan pula dia mai kepada MADA, NKA. Dasar NKA ni satu dasar yang baiklah saya kata. Cuma individu tertentu tu yang tak faham cara mengurus dana yang dibagi. Dia setiap PPK dia bagi lebih kurang 3 juta untuk pengurusan ladang. Jadi daripada situlah saya buat kumpulan saya tadi ni. Dia sudah PRL dah slow, saya terus kepada NKA. Masa tu NKA petani dapat serelung 570 untuk per musim selama 5 musim. Program tu berjalan selama 10 musim. Jadi dalam masa 5 tahun tu, jadi petani-petani yang di bawah saya ni untuk pengurusan ladang ni, traktor, tanam, input apa semua tu, kita boleh claim. Bagi petani mai kat kita sign lah. Bagi dia sign, kita terus buat claim dekat PPK. Maksudnya masa itulah saya boleh mengorak sikit langkah, mengembangkan sikit saya punya projek ni dengan menambah harvester ni musim padi. Maksudnya dari situ kita buat kerja secara tunai. Jadi setiap pekerjaan yang kita buat tu dibayar tunai. Jadi apabila petani sign, dia bayar, PPK akan bayar terus kat kita. Jadi saya gunakan masa tu kesempatan tu untuk menambahkan sikit saya punya bidang tu, melengkapkan sebagai usahawan yang boleh mengurus ladang padi ni daripada A sampai Z. Pekerjaan ni adalah biasa saja. Pekerjaan apapun, bidang yang kita masuk, tidak, yang perlunya kita kena ada ilmu, mengetahui sesuatu benda tu, cara macam mana untuk melaksanakan, mengurus. Dia tak semestinya kita boleh buat benda tu. Maksudnya kalau kita tak boleh mengurus, kita tak boleh cara nak buat kerja tu, kita boleh menggunakan orang lain. Tapi yang pentingnya pengurusan.
dalam pengurusan ni. Satu lagi pekerjaan ni dia kena ada disiplin lah yang pertama. Kita mesti buat sesuatu itu kalau kata arahan tu macam tu, maksudnya pelaksanaan dia macam tu. Jadi kita kena tepat, on time lah. Kalau kita tak boleh nak on time ni, tak ada disiplin ni, buat kerja ikut. Kalau kita buka pejabat pukul 8 sampai pukul 6, maksudnya kita ke dalam masa tu kita kena on time lah. Jangan orang main cari kita pun tak ada. Itu maksudnya kita tak ada disiplin, tak ada ikut macam ronda. Kita kata hari ni ronda buat ni, kita tak boleh nak buat kerja tu dalam masa yang ditetapkan. Jadi pasal itulah satu orang kata orang yang berdisiplin dia akan buat etika yang baik, perhubungan. Satu lagi kita dalam masyarakat kampung ni pula, kita mesti orang kampung, orang Melayu ni dia dengan etika lah. Maksudnya kalau kita sama-sama orang Melayu ni bercakap, mestilah dalam keadaan yang diplomasi lah. Kalau orang kata kalau nak tarik rambut dalam tepung tu, dia tak rosak kalau tarik cara elok no. Macam itulah lebih kurang. Maksudnya kita hubungan dengan pelanggan ni, customer orang kata ni, dia mestilah dalam keadaan yang harmoni, yang baik, dalam tak boleh dalam etika yang tak elok, tak boleh lah. Tu dari segi tu. Kemudian satu lagi kita kena juga ada pengorbanan. Maksudnya kadang-kadang dalam kerja yang saya buat ni dia mengikut musim. Bila mengikut musim ni kadang-kadang kita perlu berkorban. Kadang-kadang ni orang lain boleh pergi melawat ke sana ke sini, boleh pergi, tapi kita tak boleh. Dalam masa tu kita kena, orang kata apa, kalau orang pejabat ni cuti dibekukan. Kan macam tu lah, cuti dibekukan. Maksudnya cuti dibekukan tu maksudnya kita kena tumpu kepada pekerjaan kita untuk bagi selesai dalam masa yang sepatutnya lah. Kalau tanam padi ni mengikut jadual pengairan yang tetapkan. Untuk itulah kita kena ikut macam tu lah. Satu etika, satu on time tu kita kena ada. Lagi satu pengorbanan no, tadi no, pengorbanan. Kemudian satu lagi kita kena amanah lah. Amanah ni buat penting lah kan. Kalau kita tak ada amanah ni, orang tak percaya kita, maksud tak ada keyakinan. Pelanggan tu dekat kita, jadi tak ada keyakinan ni, apa pun kita tak boleh buat. Orang tak yakin dengan kita kan. Jadi itu yang asal-asal. Dah cukup pun benda-benda macam tu saya bagi untuk nak bagi maklumat lah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.